الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ناس وواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati, kasihi sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kali kesyukuran kita banyak surah Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat kita meruangkan sedikit masa kita daripada ruang-ruang masa yang masih ada ini untuk kita hadir bersama memenuhi tuntutan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimi wal muslimat. Talabul ilmi, tuntut. Bila tuntut mencari ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin, fardu. Fardu maknanya wajib, fardu ain ala kulli muslim wal muslimat, atas lelaki, perempuan, muslimin dan muslimat. Asas itu yang kita datang malam ni, yang kita dah tuntut ni perintah, ketetapan untuk nak cari ilmu sebagai pengetahuan, bukan sekadar pengetahuan, sebagai pengetahui. Maka tu sebab kitab-kitab disebut ketahui olehmu, bukan untuk dimaklum. Kita dah belajar bukan untuk nak memaklumkan ini hadis Rasulullah SAW sekalian, bukan maklum, untuk diketahui. Diketahui ini dituntut memahami, meyakini sampai boleh dapat dan diamal. Maka sebab itu dah hadis sebut al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Al-ilmu imamu amali, ilmu itu ikutan amal, wal amalu tabi'i, dan amal mengikut akan ilmu. Dalam Minhaj Abidin, Imam Ghazali kata al-ilmu, dalam hadisnya al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Bila ilmu kita dapat, apakah wadah dia? Kita nak letak di mana? Ilmu dah kita dapat datang. Saya sampai, guru mana Ustaz mari sampai dengar dapat. Apa dia wadah dia? Maksudnya wadah ni di mana kita nak letak, kat mana? Kat mana kita nak simpan? Kita rumah kita ada store barang, store beras, semua ada tempat-tempat dapat. Ada tempat dia. Ilmu yang kita dapat, wadah dia, apa dia wadah dia? Di mana tempat kita nak letakkan ilmu tu tadi? Hati. Hati yang macam mana ni? Kalau makanan kita masak yang sedap-sedap, lauk pengantin, tuan tengok bekas dia tu lebih mahal daripada lauk tu lagi. Pinggan pengantin tu lebih mahal daripada lauk. Kita buat sekap 301 pinggan lebih mahal lauk lagi. Ilmu ni, wadah dia, apa dia wadah? Kat mana nak letak ni? Ni. Kat mana kita simpan ni? Kita datang bukan nak dengar, nak ambil ilmu. Sebab dituntut. Bukan untuk nak dengar, untuk makluman, untuk diberitahu.
Lepas tu saya kerja. So kan ni saya buat surat. Dia kata, belum saya sign kan, adalah dimaklumkan kepada, adalah maklum. Saya panggil dia. Dimaklum ni mana orang dah tahu. Dimaklum umum. Diberitahu kan dah dimaklum. Nak bagi tahu ni imam, bukan nak maklum, maklum umum. Adalah diberitahu kepada tuan malam ini ada kuliah. Diberitahu, bukan maklum, maklum umum. Maka diketahui. Lah kita bukan tengok diketahui. Ketahui olehmu hai Talib. Ketahui, mana tahu. Wadah dia ni tempat-tempatnya. Maka sebab itu Haji nak huraikan belum masuk ni. Hadis yang saya baca banyak malam ni saya nak huraikan. Nabi kata, "Man yuridillahu bi khairan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi, barang siapa Allah kena dia jadi baik. Baik macam mana? Dia kenakan baik-baik macam mana? Kita nilai kita seseorang tu baik apa di sudut mana? Bukan ikut penilaian akal. Baik jangan ikut penilaian akal. Allah kata, "May yuridillahu bi khairan", barang siapa Allah kena dia jadi khairan, baik, yufaqihu fid din, dia tak kata dia naklah sembahyang sunat banyak, dia nak baca Quran banyak, dia rajin maknanya rajin berjemaah, tak. Dia kata yufaqihu fid din. Sebab tu hadir kita kena faham. Bukan kita kat baca matan dia, terjemah dia. Bukan terjemah dia. Macam kita majlis buat dulu, kitab kita minggu depan kita tauhid kita. Bila kata wujud ada, bukan nak terang kita wujud artinya ada. Ada tu bahasa Melayu, wujud tu bahasa Arab. Bukan nak belajar itu. Nak faham apa makna wujud, apa makna ada, begitu. Baru nak tahu ada apa makna. Ada tu dengan tidak ada mulan, ada dengan tidak ada akhir. Sama Nabi kata, "May yuridillahu bi khairan", barang siapa Allah hendak dia jadi yang baik. Kalau Allah mengiktiraf, Tuhan kata, siapa nak jadi baik ni? Aku nak baik. Ini jalan dia. Barang siapa, man siapa saja, bila Allah berkehendak jadi baik, yufaqihu fid din, Allah beri kepahaman agama kepada dia. Dia tak kata Allah jadikan dia rajin sembahyang, tak. Ni muka. Yang kita duk belajar ni kena faham. Baik kata kita. Bila kata yuridu, berkehendak jadi baik tadi, baik dia sembahyang okey ke semua okey? Semua dia taat semua. Tapi dengan manusia dia tak baik, dia tak masuk khairan. Kadang lebih baik hablum nas dengan manusia dia bagus, baik semua. Tapi dengan Allah tak baik. Waktu dia tak kisah. Baik, dia tak baik. Kadang dia rajin belajar semua dia dapat semua, tapi dia nak amal tak boleh. Baik, dia tak baik. Kita fikir bukan sekadar akal, hukum. Ikut buat apa yang Allah perintah, tinggal. Sama kadang tuan siapa sekarang? Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasih plan, apa rasa hati sekarang? Tuan-tuan rasa apa sekarang? Suasana hari ni tuan rasa apa? Biasa? Tuan rasa biasa? Tuan dah setahun lebih apa ni biasa? Tuan tahu tak? Kenapa tiap hari kita berkata apa? Tengok bilangan yang kena ni positif berapa? Pernah tak kita fikir maknanya siapa tuan COVID tu?
Boleh dah Allah Ta'ala angkat perintah? Boleh? Kenapa orang tak fikir? Kita Allah sedang murka kita sekarang ni. Sampai nak semayang pun susah, nak berjemaah pun susah tahu. Sampai masjid suruh, makna tak ada sepadan, semua dia pergi, tentera pergi seluruh dunia. Sampai Majlis Haram pun tak boleh Tuan Jahid. Sampai Masjid Manawi Nabawi pun ada sahabat saya Mekah hantar semalam Masjid Minah. Lengang, subhanallah. Nitik mata. Tahu tak? Situ tempat tu rahmat. Situ tempat barakah. Situ tempat makna mereka mengembangkan sayap-sayapnya. Tetapi dah tak boleh masuk. Barakah dah tak ada lagi. Rahmat tak ada. Kita masuk mana nak rahmat. Kita buat amal, ibadah, kerja buat kita. Nak cari keberkatan, nak dapat rahmat. Masuk syurga kena rahmat. Bukan dengan semayang kita banyak sekadar. Rahmat Allah. Kalau rahmat dah tak ada lagi, tempat yang makbul doanya, ni tempat majlis ilmu, dia kata taman radah. Tak rasa kan? Ramadan 59 hari, tuan tak terasa kan? Banyak hadis-hadis Nabi sebut, saya bukan tangka, ya Allah, Muhammad Rasulullah. Petunjuk tanah cukup jelas-jelas. Sehingga Rasulullah sebut, aku berlindung daripada berada, aku lindung kepada Allah Ta'ala supaya kamu tak berada di zaman ini. Ya ma'asyar muhajirin khamsun khisalin idza batalaitum bihinna wa a'udzubillah an tarkuhuna adan minha wa lam tazhara fahishatan fi qamin khat ta'malu biha alaniyatin ila fashafihim ta'un wal auja'un allati lam takun fi aslafihim. 5 perkara jika kamu timpakan bala ini, Nabi kita, sedangkan Nabi kata aku berlindung diri kepada Allah agar kamu tidak berada di waktu itu. Nabi kata agar kamu tak hidup di zaman itu. Lalu bagi Nabi bilakan jari jemari dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak akan muncul zina pada satu kaum itu dengan cara terang-terangan. Waktu itu Tuhan akan turunkan bala, merebak penyakit ta'un beserta penyakit yang belum pernah dikenali dahulu. Hadis yang sahih daripada Ibnu Majah. Penyakit yang tak pernah berlaku, zaman-zaman tak pernah berlaku. Kita tak rasa apa. Tak rasa resah. Ni kita sini tak rasa sebab jemaah pun boleh, jemaah pun boleh. Kalau ni lain, tak rasa. Kita dapat ruang peluang hadir yang ibu tak rasa syukur. Tuan kena ingat, siapa boleh tolong kita? Di mana nanti siapa tolong? Tuan ingat, diri kita boleh tolong kita ke? Tuan ingat boleh tolong kita ke nanti? Di akhirat kalau tuan ingat diri kita boleh tolong kita ke? Siapa boleh tolong kita? Ini tangan tolong ambil air, kaki tolong jalan mari. Tangan kaki ni agak di akhirat kalau dia boleh tolong kita ke? Ni jasad boleh tolong kita ke? Tuan kena ingat, kita akan berbalah dengan tangan dan kaki di akhirat kelak. Walaupun dia tak tolong kita sedikit pun, rupanya dia adalah prinsip Allah Ta'ala. Sebab tu kadang sebut, tangan kulit ini dia akan merakamkan setiap apa yang kamu buat. Dia tak boleh tolong. Dalam surah Yasin, tiap-tiap malam Jumaat kita baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah Ta'ala kata pada hari ini aku akan sealkan mulut-mulut kamu. Mulut kita Tuhan akan tutup. Tak boleh nak bercakap lagi.
Wa tukallimuna aydihim, akan bercakap kepada kami dua tangan. Tangan akan bercakap, tangan akan mengaku. Dia akan sebut satu demi satu apa yang kita buat, apa yang kita capai, pegang, semua dia sebut. Mana dia tak boleh tolong kita rupanya. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kepada kami, Allah Ta'ala kata, dua kaki kamu yang dah berjalan dah sekarang berjalan. Tapi kaki akan disaksi, dia akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang boleh tolong kita semata-mata benar ialah amalan yang kita buat, kalau ada buat. Pada waktu ini lebih sepatutnya kita lebih kena banyak takarub dengan Allah Ta'ala, kena banyak baca Quran, kena banyak main taubat, kena banyak. Waktu ketika begini kita tak boleh lagi maknanya bangun lewat, tak boleh, kena pukul 4 pagi kena bangun dah. Kena banyak sembahyang taubat, kena banyak baca Quran. Sembahyang hajat kena minta perlindungan, kita kena minta. Bukan orang minta, kita kena minta dengan Allah SWT. Surah Al-Mulk tu jangan tinggal, saya sebut banyak. Al-Mulk jangan tinggal, Tabarakalazi tu jangan tinggal, Al-Waqiah jangan tinggal. Tabarakalazi, dia akan damping kita, dia takkan tinggal kita, dia akan teman setia kita lalu bang kubur sampai pastikan kita syurga Allah Ta'ala. Al-Quran. Sampai satu masa lagi, insya-Allah naskah Quran dibuka, hanya tinggal kosong, tulisan dah tak ada lagi. Waktu itu masih nak gelabah. Nabi dah sebut dah. Satu masa tulisan naskah ni tidak ada, kertas putih kosong. Tak ada, kertas semua buka. Tiba imam buka Quran dah, sama juga. Orang ni buka Quran kau mana? Kosong, semua kosong. Yakin dah ni? Kalau sekarang tak berkisar, benarlah dalam keadaan COVID ni, ulama-ulama yang besar seluruh dunia, 300 ulama Allah angkat. 300 orang ulama-ulama Allah Ta'ala dah angkat. Mau bukalah hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat itu hatta yuhbasul ilmu, sehingga kami angkatkan ilmu, kami tarik ilmu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga hatta yuhbasul ilmu, kami angkatkan ilmu ni. Bagaimana ilmu? Ai bimautil ulama, kami matikan ulama-ulama, kami matikan, kami angkat. Nak cari ulama tak ada, ini dalam dekat. Bila ulama tak ada lagi, nak cari siapa? Kita dapat kena selamat pun, Tok Imam tak ada dalam kabut dah. Tok Imam tak ada lah, dua-dua tak ada. Saya nak buat penuhi besok ni. Jawab beliau, jawab kita, saya tak hafal. Baru nak selamat, tuan pasal tak? Tiap kali kita buat doa selamat, pesan cari imam. Jangan lupa lah, minggu depan rumah saya. Ingat tak? Kepala hidang pun dapat kat imam dulu lah. Dia tu imam. Tunggu suruh sampai dulu. Di dunia lagi Allah ra'i dah, kita tak pasal. Orang masjid unsura di dunia Tuhan ra'i dah. Nol. Dan blok rumah kita lawan untuk nak dapat kunci tu, siap sampai. Boleh makan? Belum. Orang suruh tak sampai lagi. Apa maksud dia tu? Kita asal Tuhan mulia dunia lagi. Kemudian kita kena banyak dengan bertobat dengan Tuhan dalam suasana keadaan begini Tuhan. Dia ambil ni Tuhan, bukan dia tu sakit, tak saya tampung. Perasan? Terasa tak? Tuhan tak rasa apa? Tuhan tak suka tengok angka. Maka kena banyak bertobat. Okey, tengok kitab kita muka surat 83.
Dan antara syarat taubat itu ketika ketiadaan sampai roh kepada halqum. Beratas jumpa Imam Jumpa. Dan di antara syarat taubat itu ketika ketiadaan, bukan sampai masa ruh duduk di halqum, duduk mencungap tu aku nak taubat. Syarat adalah menyempurnakan rukun. Kalau sembahyang tu syarat menyenang rukun. Rukun 13. Syarat sempurna rukun. Syarat itu dah sempurna rukun. Kalau syarat tak cukup, rukun tak sempurna. Kalau bab fiqh kita nak tuntut, nak cari bab tu lah tu. Jangan pergi salam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang baik tu. Dia betul Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Bukan lampak mazhab Imam Syafi'i, tak ada Hamali, tak ada Maliki, tak ada Hanafi, tak ada pun. Mazhab mana ambil tak mengikut. Hangguh macam. Zaman Jepun dulu betul hangguh. Betul lah. Kan ada depan tu dah hangguh pula. Semua orang pergi hangguh depan tu. Tak ada satu kerja. Tak apalah. Saya pergi dia. Baru tanya, kalau ingat, kena hangguh je. Kena hangguh juga. Tak kuat lah. Baik. Dan di antara syarat taubat itu ketika ketiadaan sampai roh kepada halqum dan tidak naik matahari dari sebelah barat. Betul, tadi naik belah sana. Terbalik. Seperti yang telah disebut pada dua hadis yang lalu. Hadis mana? Man taba qabla an tatla'a syamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa yang bertobat sebelum naik matahari dari tempat lenyapnya, nescaya Allah Taala menerima taubatnya sebelum. Mai tobat 2 rakaat. Tambah 2 rakaat lagi. Aku masa sujud akhir itu minta ampun dengan Allah. Ingat semua kesilapan kita. Kesilapan kita dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik keluarga. Semua kena ingat, minta ampun. Dengan manusia lagi. Manusia ni khusus. Dengan Allah Ta'ala bertobat, dengan manusia nak kena berjumpa tuan. Kalau saya buat salah dengan imam, maknanya nak kena jumpa sebab itu. Kira ustaz kata saya. Dah, parah. Dah. Dia boleh secara umum minta maaf, salah silap saya bercakap, saya minta ampun dan maaf. Nak kena buat. Ni salam berapa lama dah tak salam? Berapa lama dah tak salam dia beritahu saya. Saya dengan Juhid lama dah tak salam. Duk. Assalamualaikum. Berapa lama dah tak salam? Kalau bersalam tu rasa tak kemesraan tu? Akrab. Nampak? Penerimaan taubat, dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sahlah ia dan tidak dapat tidak daripada diterimanya Allah. Kalau ikut rukun syarat bertaubat sebelum matahari itu naik sebelah barat dan sebelum ruh dah halqum, Allah terima taubat. Ikut syarat dia. Kerana firman Allah SWT, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Surah Syura. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hamba, segala hamba. Allah yang menerima taubat segala. Menurut Abu Hasan Asy'ari. Siapa Abu Hasan Asy'ari ni? Lupa dah. Siapa dia Abu Hasan Asy'ari? Baru lepas ngaji. Dah lupa. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ulama tahu. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Ini ingat kepala kita ingat. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Mansur Al-Maturidi, Imam Tasa, Imam Ghazali, Imam Fiqh, Imam Syafi'i. Kena ingat dulu. Ingat Imam. Imam apa? Imam tu tak boleh tu. Dia tak boleh, dia tak jadi.
Lagu kubur tanya dia buat tauhid. Ma imam muka, siapa imam kamu? Siapa imam kita? Lalu orang kubur nanti masuk ke, dia tanya, ma imam muka. Hak kita belajar faham okay. Siapa ni tu jawab tadi. Tu jawab, itu mana ilmu tu ada kat kita lah tu. Ma imam muka. Agak jawab siapa tu? Al-Quran. Dia ada hudan lil muttaqin. Al-Quran imam. Menurut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, naklah dibaca doa penerimaan taubat bila tidak diyakini cukup segala syarat tadi. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, naklah kita baca doa taubat bila tidak kita pun tak yakin. Tuan terima tak terima ni. Dosa aku besar ni. Kita boleh lupa tak dosa kita buat? Tak boleh lupa. Kita tak boleh tipu hati kita. Hati kita dia cakap benar. Dia tak nak tipu. Kalau kita pun tak, dosa aku besar sangat ni. Ya Allah. Dulu aku singgah semayang banyak, aku banyak aku. Tak yakin ni, Imam Abu Hasan Asy'ari kata, naklah terus membaca doa tibikun, Allahumma taqabbal taubati. Allahumma taqabbal taubati. Bukan panjang, pendek. Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Tuan, Nabi Adam alaihissalam dikeluar dari syurga kerana Allah Ta'ala perintah, larang jangan, wala taqraba hazi syajarah, jangan kamu hampir kepada pohon syajarah, pokok ni. Bukan kholdi itu kekal, pokok kekal. Lepas orang Melayu kita pokok kholdi, buah kholdi banyak kholdi. Dia kata pokok, wala taqraba hazi syajarah, jangan kamu hampir pokok ni. Jadi Iblis la'natullah ni dipujuk Adam tak boleh, pujuk Hawa ni pendek kan, lucut pakaian habis. Allah Ta'ala kata, aku tak boleh, kau kena keluar. Nabi Adam AS sujud kepada Allah Ta'ala, menangis selama 200 tahun. Buka dalam kitab menceritakan ni, dalam kitab Minhul Ja'amidin. 200 tahun Nabi Adam sujud, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. 200 tahun Nabi Adam nangis. Kita ada sejam? Tak menangis. Oh, yang hidung yang keluar pun. 200 tahun Nabi Adam ni bertobat, orang minta ampun. Akhirnya Allah Ta'ala terima taubat Adam. 200 tahun. Tangisan dia, penyesalan. Dia buat salah satu je. Satu saja dia buat salah. Kita berapa? Kita banyak ke ada banyak? Allahu Akbar. Kata ni, bila kita ni, saya sama lah. Adam buat salah imam, satu. 200 tahun dia bertobat dengan tangisan. Tobat nasab, menyesal sungguh-sungguhnya. Kita berapa tobat? Berapa? Dah dosa banyak, taubat berjajar sekali. Allah. Main kita harap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari kata, naklah dibaca doa penerimaan taubat bila tidak yakini cukup segala syarat. Jadi kita pun tak yakin. Bila nak taubat dia kena keluar semua. Ini tengah aku nak buat, aku nak cuba tadi. Ni sementara tu, kalau pintu tobat dah tutup, tak ada. Maksud, ya Allah, terimalah taubatku. Dan menurut Imam Haramain dan Al-Qadhi Ayas, taubat itu diterima dengan berat sangka dhan. Dhan ni 50. Berat sebelah ada dhan. Isel dhan. Nampak gelapnya dhan. Berat sebelah ada. Syak 50. Agak siapa ambil kasut ni? Aja kita, saya kata budak ni lah. Sebab dia duduk situ.
Syak 50 itu dia tak, dia rasa-rasa, tapi ada 3 budak. Syak 50 itu. Waham berat sebelah tidak percaya. Saya Waham lah Juhid. Waham ni mana dia berat sebelah tak percaya. Itu beza kan? Waham dia berat sebelah tak percaya. Dhan berat sebelah ada, belah percaya. Syak 50-50. Syak saya. Tapi saya tak boleh kata, tapi tuan rasa dia syak. Tu syak 50-50. Jadi maknanya kita juga, maknanya kalau dalam bertobat nak sujud minta ampun, tak ada syak, Tuhan terima dah taubat aku ni, Tuhan terima dah taubat aku ni. Tu ilmu dah tu. Benda tu bukan dekat dengan ni, nak faham benda kita nak buat. Balik benda nak kena buat. Berat sengkat dhan juga, perselisihan di sini hanya pada taubat orang Islam. Ni untuk Islam. Adapun pada taubat orang kafir, hanya dengan masuk Islam, maka diterimalah taubatnya dengan muktamad. Allah, orang kafir dia masuk Islam, syahadatul la ilaha illallah, dengan dalil qat'i, dalil yang sahih, yang putus, dan dengan kesempatan ulama, kerana firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Surah Anfal. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Tuhan ampun semua dosa mereka yang telah lalu. Nampak? Yang kita nak panggil mu'alaf. Dia tu lebih baik daripada kita. Kita tak mu'alaf ni, yang original ni. Kau punya mana? Dia tak boleh. Baik. Dan berterusan makhraj maksiat menghalang daripada bertobat, dan ketahuilah. Dia kata tadi, ketahui, apa maksud tu? Hendaklah kamu tahu sampai boleh. Kau faham sesungguh ni. Kita kata wadah nak pergi letak tu maknanya dalam hati. Hati ni nak terima al-ilmu nurullah, ilmu cahaya. Dia tak akan masuk. Kena jaga. Macam ternak kan, kita kena jaga semua, takut hilang pun semua kena jaga. Hati juga kena jaga. Dia tak boleh guna akal, tak boleh. Allah Ta'ala turunkan kitab, Allah turunkan hadis, Rasulullah bawa, tegangkan, menterjemahkan balik, tegangkan ilmu mengurus manusia, dia ada ilmu dia. Bukan lain, tak boleh kaedah lain. Ada ilmu menguruskan dia. Nak mengurus hati, ada ilmu dia. Mengurus lisan ada. Sebab hati ni, dia punya musuh ni sengap segi dia masuk. Pertama melalui mata, yang kedua melalui telinga, yang ketiga hidung, yang keempat mulut, yang berongga 2 telinga, 2 hidung, 4, 2 mata, 6, dubur dan kabur. Semua ni maknanya saluran-saluran yang boleh mewaswaskan, rosak. Ni. Saya saja kan. Mata tengok. Kalau hak mata tengok yang tak baik tu, dia masuk hati baik ke? Kalau mata melihat yang baik, dia masuk tak baik ke? Dia masuk baik. Kalau mata melihat benda yang tak baik juga, dia masuk baik ke? Dia ingat baik tak? Tak baik. Tengok benda baik. Tak baik. Telinga juga, kalau kita dengar baik, dia masuk baik. Dia akan baik. Kalau dengar tak baik, dia masuk baik kan? Dengar tak baik, dia masuk baik. Dia tak baik. Tu nampak. Kita nak kena tapis tu. Maka sebab tu ilmu tasawuf ni membicarakan, memeliharakan rohani. Nak pantau. Bukan takat kita dengar begini, nak kena faham. Nak jaga hati tu senangkan. Selalu sebut baik hati, senang hati, suka hati, patah hati, busuk hati, semua datang kebik pada kita. Allah Ta'ala takkan lihat wajah parah kita, tapi lihat hati kita. Nampak? Manusia kalau kita nak bangun al-khulub, hati. Ilmu kena masuk, wadah dia hati.
Dan ketahuilah bahawa yang menghalang pada taubat itu ialah keterusan israr, yakni tetap menjaga maksiat. Yang menghalang taubat, maksiat terus berlaku. Yang tobat sama naik, tobat juga, yang tobat juga, maksiat semua naik juga. Tobat jadi Allah Ta'ala takkan terima, tuan. Dan sebab bagi keterusan mengerjakan maksiat itu 5 perkara. Pertama, siksa yang dijanjikan itu bertangguh. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudahan dengan barang yang tidak tunai. Minta maaf kita ni. Masa dia susah, masa dia sakit, masa dia salah. Saya ni Ustaz, ya. Kalau saya sembuh ni, saya nak kena orang selamat, kambing seekor. Semua terlupa. Saya ni kalau anak saya lulus ni, saya nampak pulut kuning lah hantar ke surau. Anak dia lulus, dia pun terlupa. Benda tu perjanjian dengan Allah tau. Ikrar dengan Allah. Jangan kita buat mudah, banyak. Tengok mana nazar ya. Saya kalau dapat ni, dapat pindah rumah baru ni, saya nak sembelih kambing seekor lah. Tiba kambing mahal, duit kambing tak jadi pula. Dia perlu bagi kambing frozen ya. Tak jadi, dia jadi tadi. Dia tak mau gitu. Nazar ke main. Kalau anak saya dulu puasa ni, anak saya nak temu ruga besok Ustaz ya. Saya menazarlah saya nak puasa seminggu. Kita cuba tanya akhirnya, ada tak nazar kita tinggal? Ada tak? Masa sekolah dulu ingat tak? Aku nak puasa sehari lah. Aku nak puasa 2 hari lah. Terlupa. Ingat bayu dah, dulu ada 3 hari. Jadi nak buat terlupa. Dan benda ni kadang dia, benda tu nampak kecil tapi besar sebab ikrar dengan Allah. Janji yang bertangguh. Saya kalau saya ni insyaAllah saya nak pergi tunai umrah. Kalau anak saya lulus dapat gini kan, tiba dia tak dapat nak pergi, itu lain. Tuan duit banyak tuan limpah, nak pergi tak boleh tau. Fikir-fikir sikit, nak berjalan pun tak boleh sekarang ni. Kalau dapat pergi haji pun tuan agak tuan dapat pergi ya? Sampai satu masa manusia tak dapat tunaikan haji. Tuan ingat kapal terbang je, tak boleh kapal terbang, tak boleh naik dah je, nak terbang pergi mana? Nak pergi Melaka pun tak boleh. Pusinglah kat Seremban. TTJ Seremban tak tanya Seremban, itulah muka dia pagi. Mana nak pergi? Kita rasa tak ni? Nak tengok mak dia sakit. Saya saudara telefon, duduk ICU, Alostar, COVID, nak kena tebuk. Tak kata cerita lah. Pakat dia boleh buat semai hajat lah. Lepas tu abang, adik abang ipar saya meninggal pula. Dengar cerita lah. Nak balik tak boleh. Dia orang sana pun nak pergi pun tak boleh. Kita tak rasa ke? Ni Allah dan sedang murka kita ni. Jadi kita ni alhamdulillah surau dapat lagi beroperasi, masjid dapat berjemaah pun, jemaah pun alhamdulillah penuh walau benggang. Taklah benggang ni duk tikai pula benggang-benggang ni pun. Kita perlu guna akal. Memanglah tu imam sahur hukum sama ke sahur rapat-rapat. Betul lah. Benggang sahur mana yang 3 tu mana hilih. Yang semayang tu memang duduk siapa suruh. Dia kata naklah kamu semayang dengan berdiri. Kalau tak berdiri suruh duduk kalau suruh. Kalau tak boleh duduk buat apa? Ni melentang, nyiring. Kalau dah tak boleh juga buat syarat dengan tangan. Ni darurah dalam keadaan itu. Kalau dengan tangan juga syarat tangan tak boleh juga, main dengan hati.
Kalau dengan hati tak boleh juga, disembahyangkan. Nak sembahyang lah. Sebab tu kita kena jangan guna akal tu. Guna ilmu, kaedah. Yang dah buat ustaz ni ulama ada persidang, bukan ulama macam tu dah buat ke ustaz. No sampai Mekah sama juga. Tuan Allahu Akbar. Tuan tengok Jiman, orang duk tawaf Baitullah. Kita pergi haji orang itu nak letak kaki tak boleh. Ini lengang. Boleh bilang dengan jari tau, ada pusing-pusing tu. Malang kawasan Mekah dah hantar. Boleh bilang dengan jari. Nak masuk Radah pun, nak ziarah Rasulullah pun maknanya pakai. Allah. Kita berjalan tu juga tu. Ini lengang. Tak rasa ke? Allah dah mengangkat rahmat kepada kita. Kita biasa. Tak ada pendekatan. Kena mengatakan malam-malam ni tak boleh. Pukul 4 pukul 5 kena bangun. Buat tahajud banyak-banyak, buat 4 rakaat, selalu buat 2 rakaat, buat 4 rakaat. Buat sembahyang taubat, buat sembahyang hajat, minta untuk kita. Jiran kita, keluarga kita minta selamatlah. Ni minta dengan Allah. Dia ada tuan dia. Kita kobi. Tuan dia siapa? Allah lah. Dengan Allah nak buat minta. Baksin tuan tak apalah, itu ikhtiar. Ni yang kita dengan Allah Taala tuan. Baik. Dan ubatnya ialah kena berfikir. Ubat dia kena berfikir. Malah ni ingat balik zaman sekolah dulu ada kita nazar-nazar kalau kuliah periksa nak buat ada tak? Tak kata tuan saya tak mau fikir ada tak? Sehari puasa tinggal lu ada tak? Saya tak buat puasa dulu ada tinggal tak? Zaman-zaman jahiliah dulu imam ingat imam. Ada baik. Kan tak boleh. Hutang kawan ada sengit tu. Kita kena banyak, ubatnya ialah kena berfikir. Baik saya itu saja. Yang baiknya dari Allah Taala, tak baik semua kelemahan. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallim tabaraka wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sunnah surah umman azim jiraban amin. اللهم إني أسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسأل إيمانا تدعو نعمة بدون صلى الله عليه وسلم بأنت قدير اللهم أعفنا في بدننا اللهم أعفنا في سمعنا اللهم أعفنا في بصرنا أعوذ بالكفر أعوذ بالله والحمد لله رب العالمين.